بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, ghaba ammi Anas bin An-Nadhr radhiyallahu anhu an qital Badr. Faqala ya Rasulullah, ghibtu an awwali qitalin قاتلت المشركين لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون فقال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا سعد بن معاذ الجنة ورب النظر إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس فوجدنا به 89 ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه إلى آخرها أو كما قال متفق عليه. Hadis ni riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata dia, pak saudara dia yang bernama Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu telah tidak dapat hadir di dalam perang Badar. Anas bin Malik ini sahabat Nabi. Dia cerita tentang pakcik dia. Pak penakan dia juga nama Anas, tetapi Anas bin Nadhr. Kata dia, pak penakan dia, Anas bin Nadhr, tak dapat untuk ikut sama-sama Nabi di dalam perang Badar. Bila Nabi balik daripada perang Badar, Anas bin Nadhr jumpa Nabi. Dia kata dekat Nabi, ya Rasulullah, ghibtu an awwali qital qataltal musyrikin. Dia kata, ya Rasulullah, aku minta maaf banyak-banyaklah kerana aku tidak dapat bersama-sama dengan kamu di dalam perang pertama yang kamu dan orang Islam pergi berperang, iaitu perang Badar. Perang Badar ni perang mula sekali. So dia tak dapat turun sama dengan Nabi, dia rasa sangatlah bersalahnya dia ni. Dia pergi jumpa Nabi, pergi minta maaf dekat Nabi kerana tak dapat sama dengan Nabi di dalam perang Badar. Kata dia dekat Nabi, la inillahu ashhadani qital al-musyrikin la yarayanna Allahu ma asna'. Dia kata, kalaulah Allah Subhanahu wa taala takdirkan aku di masa depan pergi berperang untuk lawan dengan orang musyrikin, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan tunjuk dekat kamu semua apa aku nak buat. Dia kata ke Nabi lagu tu. Dia janji depan Nabi macam tu. Dia kata, hari tu perang Badar aku tak boleh turun dengan kerana ada sebab-sebab yang tertentu. Aku mengakulah aku menyesal, aku minta maaf dekat kamu. Dia kata dekat Nabi. Tapi kalau ditakdirkan Allah lepas ni ada jadi lagi satu perang lawan orang musyrikin, dia kata aku pasti akan turun. Dia kata, dan kali ni dia kata kalau aku turun, dia kata Allah akan tunjuk dekat hangpa apa aku nak buat. Falamma kana yaumu Uhud, lepas perang Badar jadi perang Uhud. Wan kashafal muslimun, dan dalam perang Uhud orang Islam nampak seakan-akan nak kalah. Kita semua baca cerita perang Uhud.
Nabi dah susun elok-elok dah strategi letak sahabat atas satu bukit. Bukit yang ada di tepi lembah Uhud. Nabi dah letaklah sahabat-sahabat dia duduk atas bukit tu. Bukit tu kemudiannya dikenali dengan nama Jabal Rummah. Hari ni kalau kita pergi Mekah, pergi Madinah, kita pergi ziarah Medan Uhud, dia ada satu bukit tepi kawasan Uhud. Tempat makam syuhada tu ada satu bukit. Bukit tu dia panggil Jabal Rummah, iaitu bukit tempat pasukan pemanah yang Nabi letak suruh duduk dulu. Rummah itu maksudnya pasukan pemanah. Nabi dah letak elok dah di situ. Nabi kata apa jadi pun jangan turun daripada bukit ni. Tapi sahabat-sahabat Nabi diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala bila mereka tengok tentera musyrikin lari tinggal harta di tengah lembah. Mereka hilang sabar. Pakat serbu turun pergi nak berebut harta ghanimah ini. Mereka tinggal bukit tu. Bila tinggal, Khalid Al-Walid yang masa tu belum Islam lagi, dia pimpin pasukan tentera musyrikin. Dia naik dan dia take over bukit itu. Dia kuasai bukit itu dan dia serang orang Islam yang berebut harta di bawah. Maka Anas bin Nadar dia kata, falamma kana yaumu Uhud, apabila tibanya hari yang kata perang Uhud itu, wan kasyafal muslimun, kebetulan tentera Islam dalam keadaan menderita. Nampak nak kalah dah. Pasal apa? Pasal mereka dah turun pergi nak berebut harta, musuh dah naik atas bukit, musuh panah mereka. Anas bin Nadar ini, bila dia tengok keadaan macam tu jadi, dia tak duduk atas bukit ni, dia duduk di kawasan lain. Nabi letak dia, Nabi tempatkan dia di kawasan lain. Bila dia tengok kawan-kawan dia, sahabat dia langgar perintah Nabi, turun main duk berebut harta, kata Anas bin Nadar ini, dia kata, Allahumma inni a'tadiru ilaika mimma sana'a haula. Dia kata, ya Allah, ya Tuhan, dia kata, aku minta ampun kepada kamu bagi pihak sahabat-sahabat aku tak dengar cakap Nabi. Dia tengok benda tu. Dia tengok noh sahabat-sahabat tu lari turun main ke bawah tu, dia tahu dah depa ni bantah pesan Nabi. Dia kata, ya Allah, aku minta ampun kepada kamu bagi pihak kawan-kawan aku ni. Aku minta ampun kepada kamu. Summa taqaddama. Lepas tu dia tak buang masa, dia serbu pi dekat musuh ada ramai ni. Fastaqbalahu Sa'd bin Mu'adz. Bila dia serbu pi tu, dalam tengah duk serbu nak pi ke musuh tu, jumpa dengan seorang sahabat. Nama sahabat tu Sa'ad bin Mu'adz. Maka kata Anas bin Nadar ini, dia kata, ya Sa'd bin Mu'adz. Dia kata, wahai Sa'ad bin Mu'adz, al-jannah. Dia kata, jom kita pergi dekat syurga. Dia jadi macam tu. Dia nak serbu ni. Dia nak serbu pergi dekat kumpulan musuh ada ramai ni. Dalam tengah duk serbu tu, jumpa dengan seorang sahabat lain. Dia kata dekat sahabat ni, Sa'ad bin Mu'adz ni, dia kata, al-jannah. Dia kata, syurga. Jom kita pergi ke syurga. Tu nak pergi perang tu. Wa Rabbin Nadar, dia kata, demi Allah Tuhan bapa aku An-Nadar, dia kata, inni ajidu rihaha min duni Uhud. Dia kata, sesungguhnya aku dah boleh cium, dia kata, bau syurga dekat dengan Uhud ini. Dia turun pergi. Sa'ad bin Mu'adz, sahabat hak dia selisih masa dia nak serbu pergi ni, Sa'ad ni balik main cerita dekat Nabi SAW. Sa'ad kata, famastata'tu ya Rasulullah ma sana'a. Sa'ad ni balik cerita ke Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, aku tak mampu nak buat macam mana Anas bin Nadar ni buat. Dia berani sungguh. Dalam keadaan musuh duk ada ramai, dalam keadaan musuh kuat tu, dalam keadaan macam tu, dia serbu pi seorang dia cukup berani. Sampai sahabat ni Sa'ad bin Mu'adz ni kata dekat Nabi, dia kata, famastata'tu ya Rasulullah ma sana'. Aku tak mampu, aku tak boleh nak buat macam mana dia ni buat, ya Rasulullah. Dia kata. Kata Anas bin Malik, anak saudara dia yang meriwayatkan hadis ni, Anas bin Malik kata, fawajadna bihi bid'an wa thamanina darbatan bisayf aw ta'natan birumhin aw ramyatan bisahmin. Dia kata, di akhir perang Uhud, kami jumpa ni, yang buat penakan aku ni, Anas bin Nadar ini. Kami jumpa dia dalam keadaan badan dia ada 80 bekas cedera. 80 kesan tetakkan pedang, tusukkan tombak dan juga cucuk anak-anak panah. Ada 80 bekas di badan dia. Wa wajadnahu qad qutila. Waktu kami jumpa dia, dia dah syahid dah. Mati dah. Wa massala bihil musyrikun. Dan keadaan mayat dia sangat menyedihkan. Orang kafir musyrikin rompong-rompongkan badan dia.
Badan ni berlubang, bekas kena tetak 80 bekas. Tak cukup dengan 80 bekas. Badan bersarang kena senjata ni. Tak cukup dengan tu. Musyrikin ni hirih telinga, potong hidung, cucuk-cucuk muka dia dan sebagainya. Fama arafahu ahadun illa ukhtuhu bibanani. Siapa pun tak kenal mayat dia ni. Bila jumpa hal keadaan badan bersarang, 80 bekas luka dan juga hal keadaan muka yang dah dipotong-potong dan dirompong-rompongkan ni, fama arafahu ahad. Tak ada siapa kenal mayat dia ni illa ukhtuh, melainkan seorang saudara perempuan dia bila mai tengok kenal bibanani, kenal bila tengok jari dia. Adik perempuan dia mai belek-belek tangan, dia kata sah, dia kata ini abang aku, Anas bin Nadhr. Rupa tak kenal. Qala Anas bin Malik, anak penakan dia yang meriwayatkan hadis ni, kata kunna nara au nazunnu anna hadhihi al-ayah nazalat fi wa fi ashbahih. Kata Anas bin Malik, dia kata kami yakin ayat yang Allah buat turun ni adalah ayat yang turun kerana kes Anas bin Nadhr ataupun kerana orang yang serupa macam Anas bin Nadhr. Allah berfirman dalam Quran, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaih. Tuhan kata akan ada di kalangan orang-orang yang beriman ini orang-orang yang mereka berjanji dengan Tuhan dan mereka menepati janji mereka dengan Tuhan. Anas bin Malik kata kami yakin ayat ni turun kerana dia. Dia tak boleh pergi perang Badar, dia pergi jumpa Nabi lepas habis perang Badar. Dia mengaku kata dia berasa menyesal tak boleh sama dalam perang Badar dan dia berjanji di depan Nabi. Kalau Allah izinkan aku pergi dalam perang hak nak mai lepas pada ni, dia kata Allah akan tunjuk dekat hampa apa aku nak buat dalam perang tu. Dia buktikan janji dia kepada Nabi, janji dia di depan Allah Subhanahu wa taala. Dia serbu pergi dekat musuh, dia mati dalam keadaan yang begini. Hadis itu hadis sahih, muttafaqun alaih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu cerita orang sayang Islam. Itu cerita orang sayang Islam. Seperti mana yang berlaku di Palestin dah ni. Orang yang sanggup buat keputusan untuk nak berekas bom di badan dia, kemudian terpa masuk di tempat yang menjadi sarang kepala-kepala Yahudi, dia seorang mati. Berbelah-belah, berpuluh-puluh ketua Yahudi mati. Dr. Yusuf Al-Qardawi, dia keluar fatwa dah. Disiarkan ke seluruh dunia. Dia kata orang yang buat macam tu tidak bunuh diri, sebaliknya mereka syahid. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita tengok satu lagi hadis riwayat daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir, bapa dia nama Abdullah bin Haram. Bapa dia dengan dia sama-sama turut dalam perang Uhud. Kita cerita tadi. Pada malam perang Uhud, esok nak perang Uhud. Pada malam tu bapa dia kata dekat dia. Bapa dia kata, ma urani illa maqtulan fi awali man yuqtalu min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Esok nak perang Uhud, malam ni pak dia kata kat dia. Pak dia kata, aku rasa aku ni nak jadi orang yang mula-mula mati di dalam perang esok. Pak dia ni, Abdullah bin Haram ini, kata ke dia malam ni, kata dah kat dia. Aku duk rasa ni, aku dapat rasa. Esok bila berlaku perang Uhud, aku ni akan jadi orang yang mula-mula terbunuh di dalam perang. Wa inni la atruku ba'di a'azza alayya minka ghaira nafsi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pak dia kata, aku rasa aku tak ada tinggal apa pun selepas daripada mati aku ni, orang yang lebih aku hormat, lebih aku sayang selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata kalau aku mati esok, dia kata aku tak nampak dah orang yang aku lebih hormat, orang yang lebih aku sayang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, wa inna alayya dainan. Dia kata ke anak dia, bapa ada hutang. Kalau ditakdirkan bapa mati esok, tolong bayar hutang bapa. Pesan dah dekat anak ni. Inna alayya dainan faqdi. Dia kata bapa ada hutang. Kalau bapa mati esok, faqdi, kamu tunaikan hutang bapa. Wastausi bi akhawatika khaira. Dan bapa dia kata, kamu hendaklah buat baik kepada adik-adik perempuan kamu yang aku tinggal nanti. Dia ni ada ramai adik perempuan. Pak dia pesan dah kat dia, kalau pak mati sungguh esok, pak rasa mati esok pak nak mati. Dia kata,
Kalau pak mati sungguh esok, bapa ada hutang, kamu tolong bayar. Yang kedua, adik-adik perempuan ada ramai di rumah, kamu tolong tengok. Fa asbahna fa kana awwala qatil. Menjelang pagi esok, berlaku perang Uhud. Sungguh pak dia orang yang mula-mula syahid. Wa dafantu ma'ahu akhara fi qabri. Dia kata bila dah pak dia mati, perang pun dah habis, dia kebumikan mayat pak dia, Abdullah bin Haram ini. Dia kebumikan mayat pak dia di dalam satu liang dengan satu orang lain. Ada seorang lagi sahabat, dia letak satu liang 2 orang. Maka dia kata dia sendiri kebumikan bapa dia dalam liang tu, pak dia kebumikan dengan satu orang lain. Summa lam tatib nafsi an atrukahu ma'a akhar. Lepas tu aku balik ke rumah duk berasa tak sedap hati. Duk berasa macam tak kena bila letak bapa dia dengan orang lain dalam liang. Duk berasa tak sedap hati. Fastakhrajtuhu ba'da sittati ashhur. Dia kata selepas 6 bulan aku masih tak sedap hati, aku pergi korek balik kubur. Aku buat keluar mayat bapa aku. Dia kata, aku nak simpan dia di dalam satu liang, dia duduk seorang. Fa idza huwa ka yauma wada'tu. Dia kata aku nak cerita dekat hangpa. Bila aku korek kubur tu, aku dapati mayat bapa aku seperti hari aku tanam dia 6 bulan dulu. Ni orang mati syahid. Bila aku korek kubur dia, kerana hati berasa tak sedap, berasa tak puas hati, berasa diletak bapak sama dengan orang lain dalam liang ni, berasa tak syok. Berasa nak kena ambil mayat pak dia, nak pergi tanam satu liang, bapak dia duduk seorang. Bila aku korek liang tu, aku jumpa mayat bapak aku. Fa iza huwa ka yauma wada'tu. Keadaan dia macam hari aku ke bumi dia dulu. Tak jejeh langsung. Panas elok badan dia, darah duk mengalir lagi walaupun mayat sudah 6 bulan. Ghaira udhunih, melainkan telinga dia saja tak ada. Pasal apa? Pasal masa bapak dia kena bunuh dalam perang Uhud, telinga bapak dia dipotong oleh kafir musyrikin. Faja'altuhu fi qabrin ala hidah. Maka aku simpan bapak aku di dalam satu kubur yang berasingan seorang dia. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, 2 hadis kita baca menunjukkan kepada kita betapa sucinya, betapa mulianya orang-orang yang sayang agama. Mudah-mudahan kita jadi orang yang sayang agama, insya-Allah.